Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membicarakan tentang satu pendedahan terbaru yang telah dibuat oleh Yang Mulia Raja Petra Kamarudin yang kini berada di London. Sebelum ini pada 30 hari bulan Oktober yang lalu beliau telah membuat satu tulisan, dan hari ini beliau menambah kepada tulisan beliau yang mendedahkan bagaimana Zeti Akhtar Aziz, iaitu bekas Governor Bank Negara, terlibat dalam skandal bersama dengan Joe Low bagi melindungi pegawai-pegawai daripada M-Bank yang telah bersekongkol dengan Joe Low, bersekongkol untuk menyelewengkan duit 1MDB sekitar 15 bilion ringgit, tuan-tuan. 15 bilion ringgit bukan satu jumlah yang kecil, tapi satu jumlah yang besar. Namun seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Raja Petra membuat satu takulan dia anticipate bahawa dalam masa terdekat ini Zeti Akhtar akan didakwa, ditangkap dan didakwa oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bab ini je saya rasa saya tak berapa nak bersetuju. Kenapa saya kata saya tak berapa nak bersetuju? Sebabnya, tuan-tuan, kerajaan yang selama hari ini melindungi Zeti Akhtar Aziz, yang selama hari ini melindungi Joe Low, adalah kerajaan yang sama hari ini menjadi Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan. Ianya Kerajaan Pakatan Harapan. Cuma hari ini subsidiaries kepada Pakatan Harapan yang dipanggil Perikatan Nasional. Pemimpin dia tetap sama. Dulu Muhyiddin hanya Menteri Dalam Negeri kepada Mahathir Mohamad. Hari ini boneka Mahathir ini sudah diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya saya nak beritahu bahawa Zeti tidak akan, tuan-tuan, diambil tindakan selagi mana pertama, Ketua Polis Negara yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Ketua Polis Negara. Selagi mana Maimun yang juga merupakan Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir, selagi dia kekal menjadi Ketua Hakim Negara, selagi itu kita tidak akan melihat Zeti akan diheret ke muka pengadilan. Begitu juga, tuan-tuan, selagi mana manusia-manusia yang kita tahu merupakan mereka-mereka yang pro Pakatan Harapan seperti Peguam Negara yang baru ini, maka Zeti juga tidak akan didakwa dan tidak akan dibawa ke muka pengadilan, tuan-tuan. Itu sebabnya, saudara, tidak ada lain pilihan. Tidak ada lain pilihan. Pada 25 hari bulan ini merupakan undian kali pertama bagi meluluskan belanjawan 2021 dalam keadaan permintaan daripada BNBBC yang telah dizahirkan oleh pengerusi BNBBC Datuk Seri Najib Tun Razak, nampak gayanya tidak diindahkan sehingga ke hari ini. Maknanya kemungkinan besar tidak ada sebarang pindaan. Maka sewajarnya bukan hanya ahli-ahli BNBBC perlu menolak belanjawan yang akan diundi pada 25 hari bulan November ini untuk pengundian di peringkat dasar sebelum pengundian di peringkat jawatan kuasa. Saya rasa satu-satunya cara untuk memastikan mereka-mereka yang menyalahguna kuasa, mereka-mereka yang menyeleweng selama hari ini, tuan-tuan, ialah dengan memastikan 25 hari bulan ini belanjawan 2021 ini ditolak. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pertama yang tuan-tuan perlu faham tentang kes, baik kes 1MDB, baik kes penyelewengan yang dilakukan oleh Zeti serta ahli keluarga dia,
suami beliau dan juga anak-anak beliau yang selama hari ini mempunyai hubungan baik dengan Jolo, seperti mana yang telah ditulis oleh saudara Raja Petra, sebenarnya bukan hanya dalam konteks melindungi pegawai-pegawai M-Bank saja. Seperti mana yang kita tahu, di negara-negara seperti Singapura, negara seperti Hong Kong, negara-negara di mana pegawai-pegawai bank, begitu juga dengan bank yang bekerjasama dengan sesiapa saja untuk menyelewengkan dana, untuk melakukan apa yang dipanggil sebagai money laundering. Mereka ini tuan-tuan, baik bank, begitu juga dengan pegawai-pegawai tertinggi bank, mereka semua sekali telah dihadapkan ke muka pengadilan. Itu kita tengok apa yang berlaku di luar negara. Tetapi kenapa daripada 2015, benda ini berlaku dalam negara kita, dilakukan oleh pegawai-pegawai M-Bank yang telah bekerjasama dengan beberapa individu di dalam 1MDB, begitu juga dengan Jolo, untuk menyelewengkan lebih kurang 15 bilion ringgit, seperti mana yang diungkapkan oleh saudara Raja Petra tadi. Langsung tidak ada sebarang tindakan undang-undang. Rupa-rupanya tuan-tuan, apabila pihak perundangan antarabangsa yang telah menyiasat kes ini, mereka mendapati mereka mendapati bahawa rupa-rupanya kes ini pernah diaudit, tapi malangnya apabila Governor Bank Negara yang baru, yang merupakan kroni kepada Zeti, begitu juga dengan seorang ketua staf yang bernama Abdul Rahman, mereka telah menyembunyikan, mereka telah menutup segala salah laku, segala penyelewengan yang dilakukan oleh pihak M-Bank, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Jolo. Untuk makluman tuan-tuan, bukan hanya mereka ini terlibat dalam usaha menutup penyelewengan yang berlaku di dalam 1MDB. Kita pun tahu apabila task force ditubuhkan, mereka telah berjaya, task force bank negara sesedara telah berjaya merampas, ataupun begitu juga mereka telah berjaya ekstrak perbualan BBM, BlackBerry Messenger, di antara Joanna, seorang kaki tangan M-Bank, dengan Jolo, yang secara jelas Jolo mengarahkan Joanna memastikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak tahu tentang transaksi kewangan yang berlaku di dalam akaun yang telah menyebabkan Datuk Seri Najib dipenjarakan 12 tahun penjara. Begitu juga dengan denda sebanyak 210 juta. Tuan-tuan. Jadi saudara, sepatutnya manusia seperti Joanna dan beberapa teman-teman dia yang lain, termasuklah Nick Faisal, begitu juga dengan Jolo, sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan. Dan setidak-tidaknya statement mereka diambil terlebih dahulu, tuan-tuan. Tapi malangnya hanya Joanna yang tidak lari keluar negara. Ramai di antara rakan-rakan mereka telah lari keluar negara menyembunyikan diri. Kita tahu kita punya pasukan polis cukup cekap, tak kira macam mana orang tu lari, memang boleh cari. Kita tengok Datuk Jamal, sekejap je mereka boleh dapat di Indonesia. Tetapi Nick Faisal kini berada di Indonesia, sampai sekarang tak boleh dapat. Kita tahu bagaimana penjenayah-penjenayah yang berlindung di Macau, berlindung di Hong Kong, mudah ditangkap oleh pihak berkuasa, begitu juga dengan bantuan Interpol. Tetapi penjenayah yang bernama Lau Tek Jo ataupun Jolo sehingga hari ini tidak boleh ditangkap. Malah IGP mengatakan bahawa wajahnya sudah berubah menjadi beruang, jalan pun dah macam seladang. Dia fikir kita ni bodoh, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, kes ini adalah kes yang jelas membuktikan bahawa
apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Najib hari ini adalah merupakan satu konspirasi politik. Ia punya bermula, tuan-tuan, sebelum 2015. Dan 2015, saudara, ianya berada di tahap kemuncak. Bila mana perancangan 3 orang Tan Sri, dan Zeti merupakan salah seorang Tan Sri tersebut, telah merancang untuk menangkap Datuk Seri Najib dalam mesyuarat kabinet. Tapi malangnya, tuan-tuan, salah seorang daripada Tan Sri ini, seperti mana yang tuan-tuan tahu telah didedahkan oleh Mahathir sendiri, telah mendedahkan kepada Datuk Seri Najib tentang perancangan. Mereka sudah pun menyediakan apa yang dipanggil sebagai charge sheet. Saudara, task force hari ini ditubuhkan, tetapi sudah ada charge sheet. Charge sheet ni, tuan-tuan, ialah kertas pendakwaan. Bagaimana baru tubuh task force yang terdiri daripada MACC, yang terdiri daripada pihak polis, yang terdiri daripada Governor Bank Negara pada bulan Julai 2015. Baru tubuh task force, tiba-tiba sudah ada kertas pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kalau kita masih ingat, kertas pertuduhan ini, saudara, mau digunakan, dibaca oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mesyuarat kabinet yang sepatutnya berlaku pada hari Rabu. Dan ketika itu perancangan mereka ialah untuk meminta Datuk Seri Najib meletakkan jawatan. Sekiranya Datuk Seri Najib tidak meletakkan jawatan, maka pihak polis akan masuk di dalam mesyuarat kabinet dan menahan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, saya nak beritahu pertama sekali bagaimana task force baru tubuh, tiba-tiba dah ada kertas pertuduhan, tuan-tuan. Dan kalau betul kertas pertuduhan ini genuine dan boleh digunakan di mahkamah, kenapa apabila Pakatan Harapan kalah, ianya mengambil masa yang begitu lama untuk mereka menuduh Datuk Seri Najib di bawah SRC International, kes SRC International, begitu juga dengan kes 1MDB, tuan-tuan. Hanya selepas diasak, barulah akhirnya mereka mendakwa. Itu pun mereka mendakwa, tuan-tuan, mereka dakwa dulu, kemudian baru dia panggil Datuk Seri Najib untuk sesi memberi keterangan, dan dalam sesi memberi keterangan itu baru ditanya tentang 1MDB. Mana negara, tuan-tuan, macam Malaysia ni, boleh tahan dulu, boleh dakwa dulu, kemudian baru siasat. Hanya negara law of the jungle di bawah rejim Pakatan Harapan yang hari ini diteruskan oleh Muhyiddin Yassin, saudara. Saudara, satu benda lagi yang tuan-tuan perlu ingat. Saudara perlu ingat bahawa duit yang dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib ini telah dimasukkan oleh CEO SRC International sendiri, iaitu saudara Nik Faisal. Dia sendiri yang masukkan dalam akaun tersebut, dan dia juga merupakan pemegang amanah akaun tersebut. Tetapi sebaik saja selepas memasukkan duit itu, tuan-tuan, tiba-tiba dia menghilangkan diri sehingga hari ini tidak dapat dibawa ke muka pengadilan. Kita pun boleh baca baru-baru ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, mengatakan bahawa usaha membawa balik Jolo ke dalam negara adalah merupakan satu kerugian. Kerugian pada siapa? Kerugian kepada beliau, tuan-tuan. Kerana sekiranya Jolo dapat dibawa pulang ke negara ini, maka akan terburailah semua rancangan jahat mereka. Akan terburailah hubungan di antara Jolo dengan Zeti ni, tuan-tuan. Bukan hanya Zeti melindungi pegawai-pegawai daripada MN. Saya nak beritahu saudara, hubungan di antara Jolo dengan suami Zeti. Suami Zeti juga bekerjasama dengan Jolo mencari mereka-mereka yang mahu membawa masuk duit daripada luar negara untuk dibawa masuk ke Malaysia dengan kelulusan Governor Bank Negara. Mereka menggunakan Jolo, tuan-tuan, untuk menarik mereka-mereka yang nak bawa masuk duit ini, dan akhirnya diluluskan oleh Zeti. Itu sebabnya, saudara, apabila Datuk Seri Najib Tun Razak memperolehi
satu surat daripada kerajaan Saudi Arabia, Kementerian Kewangan Saudi Arabia, yang mengatakan bahawa kerajaan Saudi mahu menyumbang kepada Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib nak memastikan sama ada surat ini betul ataupun tidak. Beliau telah menghantar duta Malaysia ke Arab Saudi untuk pergi ke Kementerian Kewangan untuk memastikan bahawa apa yang telah dizahirkan oleh Kementerian Kewangan Arab Saudi adalah benar ataupun tidak. Dan sebaik saja kita punya duta sudah pun berjumpa dengan Kementerian Kewangan Arab Saudi. Beliau mengesahkan bahawa betul kerajaan Arab Saudi mahu menyumbang kepada Malaysia, kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Begitu juga apabila Datuk Seri Najib memperolehi surat daripada kerabat diraja Arab Saudi yang mengatakan mereka bersedia untuk memberikan sumbangan kepada Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, surat daripada Kementerian Kewangan beserta dengan kerabat diraja Arab Saudi ini telah pun diserahkan oleh Datuk Seri Najib. Takkan dia nak cek sendiri, tuan-tuan? Betul tak? Maka orang yang paling layak untuk memeriksa sama ada dana ini benar-benar wujud, orang yang paling layak untuk memeriksa sama ada dana ini datang daripada sumber yang halal, bukan daripada aktiviti-aktiviti yang haram, terorisme dan sebagainya, maka dia telah Datuk Seri Najib telah pun menyerahkan surat-surat ini untuk diperiksa oleh Governor Bank Negara ketika itu, iaitu Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, anak kepada Profesor Diraja Ungku Aziz. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, selepas meneliti surat-surat tersebut dan meyakini bahawa memang benar kerajaan Saudi ataupun Kementerian Saudi mahu memberikan bantuan kepada kita, setelah meneliti bahawa kerabat diraja Arab Saudi ini benar-benar mempunyai sumber kewangan yang kukuh untuk menyumbang kepada Datuk Seri Najib, barulah tuan-tuan Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara ketika itu, mengeluarkan 3 pucuk surat, tuan-tuan, untuk meluluskan duit sebanyak 600 lebih juta ringgit ini dimasukkan ke dalam negara. Saudara, bagaimana setelah mendapat kelulusan daripada Governor Bank Negara ini, malah Governor Bank Negara ini telah memberikan cadangan kepada Datuk Seri Najib, tuan-tuan, supaya duit ini dipecah-pecahkan, dimasukkan secara berperingkat. Duit daripada kerajaan Saudi landing di Falcon Singapore, dan duit ini dimasukkan secara berperingkat-peringkat ke dalam akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Ini cadangan Governor Bank Negara. Begitu juga selepas pilihan raya umum yang ke-13, apabila ada baki daripada duit ataupun dana ini, dana pilihan raya yang diperolehi oleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib telah memulangkan dana tersebut. Dan sekali lagi Governor Bank Negara telah menasihatkan supaya dana ini dipulangkan secara berperingkat-peringkat, bukan one off, satu shot. Dia suruh pulangkan secara runcit-runcit dengan jumlah yang lebih kecil. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib tak tahu apa-apa. Beliau mendengar nasihat daripada Governor Bank Negara. Tetapi selepas jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional, barulah kita faham kenapa Governor Bank Negara mengarahkan supaya duit itu dibawa masuk secara berperingkat-peringkat. Bila dipulangkan juga dipulangkan secara berperingkat-peringkat. Rupanya, tuan-tuan, setiap kali duit itu masuk, satu pertuduhan. Setiap kali Datuk Seri Najib memulangkan dana ini, satu pertuduhan. Tuan-tuan, begitu juga bila sumbangan diberikan, ianya juga akhirnya menjadi satu pertuduhan. Itu yang datang sampai 42 pertuduhan, tuan-tuan. Saudara, inilah betapa busuknya hati Zeti Akhtar, yang merupakan salah seorang daripada konspirator
yang terlibat dalam usaha untuk menggulingkan kerajaan pada tahun 2015. Hari ini saudara Raja Petra baru mendedahkan, tuan-tuan, baru mendedahkan rupa-rupanya bukan hanya beliau ini mempunyai usaha sama dengan Governor dengan Lau Teck Joe untuk melindungi pegawai-pegawai M-Bank, untuk melindungi pegawai-pegawai M-Bank. Rupa-rupanya saudara, banyak lagi penyelewengan yang dilakukan oleh Zeti, suaminya dan juga anak-anak dia. Ini kita belum cerita lagi janji-janji untuk memastikan bahawa Zeti bekerjasama dalam konspirasi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri sekitar Julai 2015. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga telah memberikan beberapa projek pembekalan air bersih, projek perigi tu apa dia panggil? Projek pembekalan air bersih di sekolah-sekolah di negeri Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan, ini diberikan kepada suami Zeti Akhtar Aziz, tuan-tuan, ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pelajaran. Mereka memang ada hubungan yang baik. Hari ini baru terbongkar hubungan di antara Zeti Akhtar Aziz dengan Mahyudin Yassin. Hubungan di antara Zeti Akhtar Aziz dalam konspirasi menjatuhkan Datuk Seri Najib. Hubungan di antara Zeti Akhtar Aziz dengan Lau Teck Joe yang bekerja sama membawa dana-dana daripada luar untuk masuk ke Malaysia dengan kelulusan Governor Bank Negara Zeti Akhtar ketika itu. Hari ini baru kita tahu tentang bagaimana Zeti Akhtar Aziz ini, tuan-tuan, mereka ini telah melindungi pegawai-pegawai M-Bank, sedangkan mereka terlibat dalam penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo. Sedangkan negara-negara lain mengambil tindakan yang tegas terhadap bank dan juga pegawai bank yang terlibat. Termasuklah Goldman Sachs yang telah pun mengakui bersalah. Kita duk tuduh Datuk Seri Najib, tiba-tiba Goldman Sachs, tuan-tuan, telah pun mengakui terlibat dalam usaha menipu dengan penerbitan bond yang telah dikeluarkan oleh 1MDB dengan bantuan daripada Goldman Sachs. Saudara, saya nak beritahu dengan saudara, tuduhan terhadap kes SRC International ini telah pun dilepaskan oleh Tan Sri Apandi Ali. Kenapa tidak ada kes? Kerana duit ini masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib dalam keadaan Datuk Seri Najib tidak sedar ianya telah dimasukkan. Saya nak beritahu tuan-tuan, bagaimana apabila mereka menukar Governor Bank Negara, mereka menukar Peguam Negara, mereka mengangkat Tommy Thomas, bekas peguam kepada Ketua Komunis Melaya dan juga Lim Guan Eng. Mereka menukar Ketua Hakim Negara, iaitu Richard Malanjut. Tuan-tuan, bagaimana kes yang sudah pun diisytiharkan, tidak ada kes oleh Peguam Negara sebelum ini, tiba-tiba boleh ada kes. Dan bagaimana sebelum mengambil keterangan daripada Jolo, sebelum mengambil keterangan daripada manusia seperti Nick Faisal, sebelum mengambil keterangan daripada pegawai-pegawai M-Bank, termasuklah pegawai 1MDB yang telah melarikan diri ke luar negara, bagaimana Datuk Seri Najib boleh didakwa, tuan-tuan? Ini menjadi persoalan yang sepatutnya difikirkan oleh rakyat Malaysia. Kalau kita membiarkan, tuan-tuan, diri kita diperbodohkan oleh kerajaan Mahathir dan Muhyiddin ini, saudara, maka sampai bila pun rakyat Malaysia akan beranggapan seolah-olah Datuk Seri Najib telah melakukan satu kesalahan yang sewajarnya dihukum. Tetapi pada hakikat dan realitinya, tuan-tuan, apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Najib adalah merupakan pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution.
dan merupakan pendakwaan terpilih, selective prosecution, yang dikenakan hanya ke atas Datuk Seri Najib dan kepimpinan UMNO, kerana pada ketika itu Pakatan Harapan ingin menunjukkan satu persepsi yang buruk kepada kepimpinan UMNO, tuan-tuan. Kalau kita gunakan otak kita yang waras, bagaimana mungkin pendakwaan boleh berlaku sedangkan saksi-saksi utama, the main suspect, the main culprit, sehingga hari ini keterangan dia bukan hanya tidak diambil, malah tuan-tuan, orang yang sepatutnya dibawa ke muka pengadilan adalah manusia-manusia durjana ini. Itu sebabnya tuan-tuan, saya merayu kepada ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, khususnya BNBBC, 23 orang ni, pastikan 25 hari bulan ini kita tamatkan riwayat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.